Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri majlis santap malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat bagi mengalu-alukan para pemimpin ASEAN serta delegasi yang menghadiri sidang kemuncak khas ASEAN Amerika Syarikat. Majlis berlangsung di White House, Washington DC. Berangkat mengiringi Kebawah Dulia Maha Mulia ialah Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum majlis santap malam bermula, Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menyertai para pemimpin bagi sesi bergambar ramai. Pada tahun ini, ASEAN dan Amerika Syarikat memperingati ulang tahun hubungan dialog ke-45. Perbincangan para pemimpin semasa sidang kemuncak khas ASEAN Amerika Syarikat dijangka menumpukan usaha-usaha untuk memperkokohkan hubungan dan meningkatkan lagi kerjasama antara ASEAN dan Amerika Syarikat pada masa akan datang. ...1,738 dos pertama vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 12 Mei 2022 yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 30,948 dos iaitu 72.1%. Perangkaan itu dimaklumkan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong menyatakan juga mengungsikan 1,352 dos kedua vaksin telah diberikan kepada kumpulan umur tersebut yang membawa jumlah keseluruhan kepada 8,540 dos iaitu 20.1%. Dalam pada itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah 68%. Juga dimaklumkan 270 kes baru jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini. Sebanyak 270 kes baru telah dilaporkan, iaitu 268 kes hasil ujian ART dan 2 kes adalah hasil dari 280 ujian makmal RT-PCR. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 144,136 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain, tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, manakala 1 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 145 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 142,318 kes.
Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,598 kes, iaitu 16 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,582 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. 1 kes COVID-19 telah meninggal dunia, di mana kes tersebut tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Berikutan peningkatan kes penyakit kaki, tangan dan mulut HFMD dalam kalangan kanak-kanak di negara jiran. Ibu bapa dan penjaga kanak-kanak diingatkan untuk melakukan langkah berjaga-jaga. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai, khususnya ibu bapa dan penjaga kanak-kanak, untuk terus melakukan langkah-langkah berjaga-jaga, terutamanya dalam memberikan penekanan terhadap kebersihan diri dan persekitaran, serta mengelakkan dari membawa kanak-kanak ke tempat-tempat yang penuh sesak. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei pagi tadi mengadakan majlis tahlil bagi ayahanda dan bonda serta anakda ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, serta Almarhum Duli Yang Teramat Mulia pada Sri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Pehindah-Tular Raja Major Jeneral Bersara Datuk Perdana Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Major Jeneral Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hasan, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Majlis tahlil berlangsung di Kubah Makam Diraja, Ibu Negara. Mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan dan Gabenor-Gabenor Bank Pusat ASEAN Plus 3 AFMGM Plus 3 bertukar-tukar pandangan mengenai pendekatan ekonomi global dan serantau ketika ini, termasuk respons dasar bagi risiko dan cabaran. Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa mesyuarat secara maya itu berkata jemaah Menteri ASEAN Plus 3 dan Gabenor juga bersetuju meskipun wujudnya pertumbuhan berterusan secara kolektif, sifat berhati-hati terhadap risiko penurunan perlu dikekalkan di samping mengambil dasar tindakan yang perlu ke arah mengukuhkan pertumbuhan dan pembangunan jangka panjang. Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua seterusnya menekankan perlunya negara-negara ASEAN Plus 3 bekerjasama dalam menangani cabaran-cabaran biasa, antaranya menyokong usaha ke arah memastikan rantaian bekalan serantau yang berdaya tahan, terutama bagi produk-produk dan komoditi-komoditi penting. Juga dikongsikan inisiatif yang dilaksanakan oleh Brunei Darussalam dalam memudahkan perdagangan rentas sempadan dan menangani impak dari inflasi global. Juga hadir Dayang Haja Rokiah binti Haji Badar, Pengarah Urusan Bank Pusat Brunei Darussalam, BDCB. Kementerian Kesihatan menyerahkan semula pusat tingkatan 6 Blight iaitu COVID-19 Holding Area Blight Schedule 6 kepada Kementerian Pendidikan kemarin. Hadir Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan dan Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Pusat tingkatan 6 Blight digunakan sebagai sebuah fasiliti pengasingan COVID-19 dari Ogos 2021 hingga April 2022. Ini juga termasuk beberapa fasiliti sekolah yang lain seperti Mahat Islam Brunei yang baru-baru ini telah diserahkan semula kepada Kementerian Hal Ehwal Agama. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan Society for Community Outreach and Training SCOT menerima anugerah kepimpinan pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan ASEAN RDPE ke-5.
Anugerah merupakan aktiviti rutin dewi tahunan bagi mesyuarat pegawai kanan pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan di bawah rangka kerja Pelan Tindakan Luar Bandar Pembangunan dan Pembasmian Kemiskinan. Majlis penyampaian trofi dan e-sijil diadakan secara maya kemarin. Delegasi negara Brunei Darussalam diketuai oleh Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setia Usaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib menerima anugerah bagi kategori sektor swasta dan Society for Community Outreach and Training bagi kategori NGO. Para penerima anugerah dari setiap negara ahli ASEAN juga berpeluang membentangkan peranan, pencapaian dan sumbangan mereka kepada komuniti melalui siaran video. Majlis dihoskan oleh Republik Filipina melalui Suruhanjaya Anti Kemiskinan Kebangsaan selaku pengerusi mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN RDPE. Juga dihadiri negara ahli ASEAN yang bertanggungjawab bagi hal ehwal pembangunan luar bandar dan pembasmian kemiskinan. Sifat pemaaf adalah sifat mulia yang sangat dituntut dalam agama Islam dan sifat utama yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memaafkan itu bukanlah bererti satu tanda kelemahan ataupun kekalahan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan kepada orang yang memberi maaf itu. Perkara itu antara yang digariskan dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk menghiasi diri dengan sifat pemaaf. Dalam khutbah juga menekankan menghiasi diri dengan sifat pemaaf adalah amat penting dalam membina dan membangun kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara. Perlu diketahui bahawa antara kesan daripada kita memaafkan dan berlapang dada itu ialah pertama, menggalakkan sikap untuk tidak membalas perbuatan jahat dengan yang jahat. Kedua, mengelakkan permusuhan dan memperkukuhkan lagi hubungan baik di antara anggota masyarakat. Ketiga, mencerminkan sikap rahmah. Dan yang keempat, membawa ketenangan kepada diri dan membuang sifat hasad dengki dan sifat dendam yang membinasakan hati. Keterujaan para pelajar untuk kembali semula ke sesi persekolahan secara bersemuka bagi semua pelajar termasuk yang berumur 5 hingga 11 tahun di negara ini yang bermula esok dapat dilihat apabila kesibukan para ibu bapa dan anak-anak membeli belah bagi keperluan persekolahan. Walaupun masih berada dalam semangat sambutan Hari Raya Aidilfitri, keseronokan para pelajar untuk hadir ke sekolah dihasrat lebih bermotivasi dengan adanya sokongan padu para ibu bapa dan guru-guru mereka yang juga ingin bersemuka dengan para pelajar mereka. Beberapa keperluan persekolahan anak-anak termasuk buku tulis, kerja dan teks terus menjadi fokus utama di samping pembelian seragam persekolahan. Kedai-kedai buku dan kelengkapan persekolahan juga mengambil inisiatif bagi memudahkan para ibu bapa membeli kelengkapan sekolah selepas baru saja berdepan kesibukan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Ibu bapa ni membeli barang di sini ada sambutan, which is dorang tanya kami buku apa, dorang beli stationery apa. Kebanyakan membeli buku-buku teks dan buku kerja. Bukan itu saja, mereka juga ada membeli pakaian baju sekolah dan juga kasut dan Tanpa mengira status vaksinasi, sesi persekolahan secara bersemuka adalah bagi semua pelajar peringkat rendah kerajaan atau swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Sekolah Ukama serta Sekolah Arab di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Ukama, termasuk pusat-pusat khas di bawah kawalan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Jumlah kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD yang dilaporkan di negara ini pada tahap yang rendah dengan 14 kes dilaporkan antara 1 Januari 2022 hingga 12 Mei 2022. Daripada jumlah tersebut, 5 kes daripadanya dalam kalangan kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah. Menurut Kementerian Kesihatan, hasil pemantauan yang berterusan mengesan peningkatan jumlah kes penyakit HFMD di salah sebuah negara jiran sejak awal tahun 2022. HFMD merupakan jangkitan biasa dihidap oleh kanak-kanak, terutama yang berumur di bawah 5 tahun.
Tanda-tanda penyakit termasuk demam panas, kurang nafsu makan, merasa tidak sihat, ruam kulit dan sakit tekak, luka dan ulcer dalam mulut juga kerap dialami. Anak-anak damit berisiko lebih tinggi dijangkiti dan boleh mengakibatkan komplikasi serius seperti penyakit radang otak dan dehidrasi. Dengan bermulanya musim persekolahan, para ibu bapa yang membawa anak-anak bercuti ke luar negara dinasihatkan mengambil langkah-langkah waspada, pencegahan dan mengurangkan risiko jangkitan seperti sentiasa menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan dengan cecair pembersih tangan atau sabun selepas menggunakan tandas, sebelum makan atau menyediakan makanan atau selepas menukar lampin, menjaga kebersihan persekitaran sama ada di rumah, pusat penjagaan kanak-kanak atau sekolah. Tidak menghantar kanak-kanak yang dijangkiti ke sekolah ke tempat-tempat awam seperti pasaraya, kompleks membeli belah, taman permainan dan kolam renang, menyahkumankan permukaan yang tercemar termasuk alat permainan dan tidak berkongsi barangan pribadi seperti berus gigi, sapu tangan, tuala, sudu dan garpu. Para ibu bapa dan penjaga dinasihatkan untuk segera membawa anak-anak mereka ke pusat-pusat kesihatan dan hospital-hospital berhampiran jika terdapat tanda-tanda penyakit HFMD. Maklumat lanjut hubungi talian Darussalam 123 atau layari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.pn. Sementara itu, berikutan situasi terkini jangkitan COVID-19 fasa endemik di negara ini, beberapa perkhidmatan di pusat-pusat kesihatan daerah Blight akan dikembalikan semula bermula Isnin 16 Mei 2022. Dalam syarah akhbarnya, Kementerian memaklumkan perkhidmatan-perkhidmatan tersebut adalah bahagian perkhidmatan penjagaan kesihatan asasi, klinik nurse-led, program pemeriksaan kesihatan kebangsaan dan perkhidmatan permakanan komuniti. Sementara itu, perkhidmatan selepas waktu bekerja dipindahkan dari Pusat Kesihatan Seria ke Pusat Kesihatan Sungai Liang bermula hari ini. Bagi maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.pn. Pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka bagi pelajar-pelajar dan murid-murid di sekolah-sekolah Arab dan Ugama seluruh negara akan bermula esok. Sehubungan itu, Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan majlis bacaan surah Yasin serta doa selamat. Majlis secara maya disertai oleh warga Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Pendidikan, tenaga pengajar sekolah-sekolah Arab dan Ugama dan ibu bapa atau penjaga pelajar seluruh negara kemarin. Tanpa mengira status vaksinasi, lebih 42,800 pelajar sekolah Arab dan sekolah Ugama akan memulakan pembelajaran Ugama secara bersemuka bagi semua peringkat termasuk pelajar berumur 7 hingga 12 yang mengikuti pembelajaran di peringkat rendah dari tahun 5 hingga pra-U2 bagi sekolah-sekolah Arab dan dari darjah pra hingga darjah 6 bagi sekolah-sekolah Ugama. 7 individu ditahan semasa 3 operasi dan 1 operasi sepadu yang dijalankan oleh Jabatan Kastam dan Excise Diraja JKED melalui bahagian penguatkuasa undang-undang di daerah Brunei dan Muara, Blight dan Temburong. Operasi pertama dijalankan pada 9 Mei lalu di kawasan gerai penjualan makanan di Kampung Ratai, daerah Temburong. Operasi berjaya menahan seorang perempuan warga negara Indonesia berumur 32 tahun yang terlibat dalam kegiatan penjualan rokok. Sebanyak 14 paket rokok pelbagai jenis dirampas dalam operasi tersebut. Sementara itu, dalam operasi kedua di sebuah rumah pekerja di kawasan Kampung Katok berjaya menahan 2 orang lelaki warga negara Indonesia berumur 27 dan 30 tahun. Sebanyak 2 kartun, 4 paket dan 26 batang rokok dirampas semasa pemeriksaan dijalankan.
Operasi ketiga dijalankan pada 10 Mei lalu di Kuala Belait. Semasa operasi, JKED menahan 2 orang lelaki warga negara Malaysia berumur 57 tahun dan 63 tahun. Operasi turut merampas 18 batang rokok serta wang tunai berjumlah RM132,558 yang dipercayai hasil dari penjualan barang-barang tegahan. Manakala dalam operasi sepadu pada 10 Mei lalu bersama bahagian penguatkuasaan farmasi Kementerian Kesihatan, sebuah kenderaan telah ditahan dan diperiksa di kawasan premis perniagaan Kampung Tungku. Semasa pemeriksaan, seorang lelaki tempatan berumur 45 tahun ditahan kerana terlibat dalam kegiatan penjualan pelbagai jenis ubat. Pemeriksaan lanjut ke atas sebuah rumah di kawasan perumahan Rimba Gadong, juga berjaya menahan seorang penduduk tetap berumur 29 tahun dan merampas 15 kotak, 3 paket dan 79 botol kecil pelbagai jenis ubat terlarang. Kesemua individu terlibat dibawa ke Pejabat Penguatkuasaan Undang-Undang untuk siasatan lanjut. Ke arah perkembangan dan kemajuan produk satu kampung, satu produk, satu K, satu P, Jabatan Daerah Tutong, Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong dan Majlis Perundingan Kampung Daerah Tutong dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan mengadakan program diskusi inovasi produk 1K 1P selama 4 hari bermula 25 Mei hingga 30 Mei 2022. Penyertaan dibukakan kepada belia-belia, para pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMKS serta orang ramai. Borang penyertaan boleh diperoleh secara dalam talian melalui pautan yang tertera, tidak lewat sebelum hari Rabu 18 Mei 2022. Keterangan lanjut hubungi WhatsApp 88344343 atau 8654-208 atau layari www.tutong.klik. Sukan Tamasya Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-31 di Vietnam membuka tirainya secara rasmi semalam. Upacara pembukaan rasmi penuh gilang gemilang berlangsung di Stadium My Tin, Hanoi. Selepas hampir 6 bulan tertangguh berikutan penularan COVID-19, Tamasya Sukan terunggul Asia Tenggara itu akhirnya membuka tirainya. Sepanjang berlangsungnya Tamasya Sukan sehingga 23 Mei ini, 526 acara dari 40 sukan dipertandingkan, melibatkan 5,467 atlet dari negara Brunei Darussalam, Kemboja, Timor Leste, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan tuan rumah Vietnam. Edisi kali ini kontingen negara Brunei Darussalam seramai 39 orang, terdiri daripada 23 atlet dan 16 pegawai. Kontingen negara akan menyertai 4 acara sukan iaitu e-sports, karate do, pencak silat dan wushu. Perkembangan kutipan pingat Sukan Asia Tenggara ke-31 di Vietnam setakat pukul 6 petang tadi. Tuan rumah Vietnam masih mendahului kedudukan dengan mengutip 17 pingat emas. Diikuti dengan Malaysia 11 pingat emas dan tempat ketiga Indonesia dengan 5 pingat emas. Sementara Filipina, Singapura, Thailand dan Myanmar masing-masing mengutip 2 pingat emas.